kehamilan. Kita nak cegah kehamilan. So hari ni kita nak tengok pembiakan tumbuhan. Okay, belum ni pembiakan manusia. Hari ni pembiakan tumbuhan pula. Okay. Tumbuhan ni kalau dia nak membiak, dia akan mengeluarkan bunga. Tak? So dia akan mengeluarkan bunga. Okay, dalam satu bunga tu sebenarnya kalau kebiasaannya dalam satu bunga tu ada gamet jantan dan gamet betina dalam satu bunga tu. Okey, dia ada organ pembiakan jantan dan ada organ pembiakan betina. So dia pembiakan dia akan berlaku dalam satu bunga tu juga. Okey, kalau kita tengok dia ada panjang ini, macam ni adalah bunga raya. Ni bunga raya. Ada satu, dia ada kelopak bunga ni. Kelopak kita panggil ranggi. Ranggi tu yang akan mengeluarkan bau yang wangi tu. Okay. Dan ada satu benda ni, kita panggil steel. Dia panjang, dia keluar. Okay. Dan steel tu pula ada bulat-bulat sini. Sini stamen. Okay, stamen ni adalah organ pembiakan bagi bunga jantan. Dan dalam masa yang sama di steel ni juga ada satu lagi bahagian nama dia stigma. Cara kita nak kenal enter tu hak jantan, stigma tu betina. Okey. Cara kita nak kenal dia, kalau stigma ni betina ni dia ada cecair macam pekat sikit supaya enter yang diterbangkan oleh angin boleh hinggap dekat dia, boleh melekat. Okay. Kalau enter ni kering, kalau stigma tu dia macam berair sikit. So biasanya ejen bunga dia adalah angin lah. Bila angin bertiup dia goyang, so dia akan melepaskan enter tu pun jatuh dekat stigma dan berlakulah persenyawaan. Okey. Maka dia akan keluarkan buah ke. Okay, buah tu akan jadi ejen tu lain, dia akan hidup sebagai anak lain pula. Okey. So kita ada dalam ni, kita ada ovari, ada ovul. Okay. Bukan manusia saja ada ovari. Pokok pun ada ovari juga. Okey. Ranggi biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okey, kalau serangga dan haiwan tu tengok bunga yang berwarna-warni dan bau wangi, ada mulut madu, so dia akan pergi. Sepal tu pemegang dia berfungsi melindungi bunga daripada peringkat kudu masa dia mengecup. Okey. Okey, pendebungaan. Terdapat dua jenis bunga, iaitu bunga bisect dan unisex. Bisect, unisex. Kebanyakannya bunga ialah bisect kerana mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan. Kebanyakannya bunga ni ada, dia bisect lah. Ada dalam satu bunga tu boleh ada jantan dan betina. Okey, kalau unisex, ada bunga jantan, ada bunga betina. Jadi dia kena berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Tu dia perlukan ejen bunga. Seperti tumbuhan haiwan, serangga. Okey. Jadi sebab tu dia perlukan bahan penarik. Warna dia comel ke. Lepas tu serangga pergi hinggap. Okey. Enter melekat di kaki, lepas tu dia pun bawa pergi ke bunga kedua, melekat pada stigma pula. Okey. Bunga unisex pula tidak lengkap kerana bunga unisex hanya mengandungi stamen atau pistil saja. Dia ada stamen atau pistil saja. Stamen tu jantan, pistil tu betina. Okey, jadi kalau nak berlaku persenyawaan dia kena berpindah. Okay, kalau nak berpindah, kena ada ejen dia. Okay, sama ada angin, udara, serangga, haiwan. Contoh bunga unisex ialah bunga jagung, bunga betik,
iaitu bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Okey. Kalau awak tengok betik tu, dia jadi buah tu selepas dia dah disenyawakan ada gamet jantan dan gamet betina. Baru dia akan jadi buah. Kalau tak, kalau katakanlah dia mengeluarkan bunga tu, bunga jantan saja, maka pada masa tu tak ada lah, tak akan jadi buah. Dia akan gugur gitu je. Okey. Kalau dia keluarkan buah jantan dan betina, berlaku persenyawaan, barulah dia akan jadi buah. Dan buah tu rasa sedap bila kita makan, dalam dia ada butir, butir tu kita buang, maka dia akan tumbuhlah anak baru. Tu cara dia. Okey, jenis bunga. Contoh unisex Unisex ni dia ada dua, bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan, bunga betina. Jadi bunga jantan ni kena pindahkan anther dia ke stigma. Okey. Macam mana dia nak pindah? Dia kena ada daya penarik untuk menarik haiwan ataupun serangga hinggap di anther ni. Contohnya dia ada madu lah. Dia hinggap, lepas tu kaki dia tersentuh anther ni, anther tu pun melekat di kaki. Lepas tu serangga tu pun terbang pergi cari tempat lain, dia hinggap di bunga betina. Di kaki dia tu ada anther dah. So anther tu pun melekat masuk dalam stigma. Stigma masuk ke dalam ovul. Seterusnya dia akan jadi anak benih. Kalau bisect, satu bunga saja, ada dua gamet, ada jantan, ada betina. So tak mudah. Ada anther, ada stigma, dia pindah mungkin pada satu masa tu ada angin kuat sikit, angin tu menolak dia masuk ke dalam stigma. So dia menghasilkan buah. Okey. Kalau kita tengok pokok betik. Ni pokok betik ni. Ada bunga dia jenis macam gini. Ada bunga, ada kelopak gini. Sebenarnya hak panjang, kuruh gini ni adalah bunga jantan. So dia ada stigma, ada anther, anther perlu berpindah kepada bunga betina, baru dia jadi buah betik. Pokok jagung pun sama. Pokok jagung lagi obvious kita tengok. Kalau panjang-panjang gini ni adalah bunga jantan. Bunga jantan. So kalau ada rambu-rambu gini, bunga betina. Baru dia jadi buah jagung yang sedap kalau kita dapat lakukan persenyawaan. Okey? Pendebungaan. Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Butir debunga tu gamet tu lah. Okey? Nak pindahkan daripada anther ke stigma. Anther yang akan matang akan pecah dan membebaskan butir debunga. Sesetengah butir debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Okey. Pendebungaan terbahagi kepada dua, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Kan ada, kalau kita tengok tak, kalau dia berlaku sendiri, macam betik tadi, berlaku sendiri, buah dia ada tapi buah dia kecil, isi dia kurang manis. Tak? Tapi kalau kita kacuk, kita ambil daripada betik A ke betik B. Pindah pokok tu. Tadi pindah bunga je. Daripada A ke A tu, pendebungaan sendiri je sebab dia bawa dekat-dekat. Kalau daripada A ke B, kita ambil benih A pergi ke benih B, campur kacuk pula, dia akan jadi buah yang lebih comel, lebih sedap, lebih tebal isi dia, lebih manis, lebih tahan kepada penyakit. Banyak lah tu pendebungaan kacuk. Advance dari segi pertanian ialah negara Thailand. Kalau awak tengok Thailand, tengok buah pelang dia mari ke negara kita. Rasa dia manis gila. Dalam negara kita ada juga buah pelang tapi tak semanis negara Thailand. Sebab apa? Sebab dia lakukan pendebungaan kacuk. Dia kacuk tu buah tu. Okey? Okey, kita tengok jenis pendebungaan. Jenis pendebungaan Okey, kalau pendebungaan sendiri antara pokok A dengan pokok A je.
dia boleh berpindah daripada bunga A ke bunga B. Dia pindah gitu ya. Mungkin dibawa oleh haiwan ataupun dibawa oleh serangga ataupun dibawa oleh angin. Tak? Kalau bunga-bungaan kacuk tu, dia berpindah pokok daripada pokok A ke pokok B. Pokok B ke pokok A. So jadi kacuk. Macam kita makan ni ya, apa? Kacukan antara durian. Tak? Maka terhasillah musang king. Musang king tu adalah hasil daripada kacukan. Dia kacuk. Dia kacuk. Dia ambil batang pokok A, dia ambil batang pokok B, dia potong, dia pergi cantum. Pak, dia cantum. Akar pokok A, batang ni pokok B. So dia bersambung dan dia mengeluarkan buah yang sangat sedap, isi dia tebal, comel, dan harga dia pun mahal. Okey, kalau bunga sendiri ni, butir bunga dipindah ke stigma bunga lain tetapi pokok yang sama. Okey, butir bunga dipindah ke stigma bunga yang sama. Itu penembungan sendiri. Sama ada pokok sama ataupun bunga sama. Kalau kacuk ni, butir bunga dipindahkan daripada stigma bunga yang lain ke pokok yang lain daripada spesies yang hampir sama. Okey. Tak boleh lah kalau kita nak kacuk pokok pelang dengan pokok durian. Mana boleh. Dia mesti pokok yang sama. Durian dengan durian. Tapi berlainan jenis kita bagi kacuk, dia boleh jadi. Boleh jadi. Tak? Sekarang ni bukan orang kacuk pokok saja. Binatang pun orang kacuk juga. Dulu, zaman saya kecil-kecil tu, terkenal dengan satu binatang tu, seladang dia campur dengan selembu. Jadi selembu. Seladang campur lembu. Jadi lembu tu jadi besar macam seladang. Isi dia pun banyak. Maka kalau meleh dia meleh, rasa dia macam lembu tapi banyak. Boleh jual sehingga beribu-ribu. Okey. Boleh? Baik. Okey, butir bunga daripada enter bunga A melekat pada badan atau kaki serangga. Macam rama-rama, kumbang, lebah. Okey. So dia pun boleh berpindah lah. Okey. Ni adalah ejen-ejen yang boleh membantu proses pendebungaan. Sekarang masuk 24 orang 22 orang. Macam biasa lah. Belum ni pun 22 ke tau. Okey, butir bunga biasanya melekat pada paruh atau badan haiwan. Kalau ni burung kan dia nak sedut madu kan, dia nak rasa madu kan, lepas tu melekat pada tu. Lepas tu dia pergi bunga lain pula. Pada masa tu lah pemindahan butir bunga berlaku. Ataupun serangga yang hinggap di atas bunga menghisap nektar. Nektar tu madu lah. Butir bunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Okey. Haiwan dan serangga. Ciri-ciri bunga yang dibungakan oleh haiwan dan serangga. Ranggi yang besar dan berwarna-warni. Okey. Kalau kita tengok bunga tu yang comel tu, mesti cara pembiakan dia adalah menggunakan ejen, iaitu serangga. Sebab dia nak tarik perhatian, dia buat keluarkan bunga comel. Okey. Mempunyai nektar dan berbau harum. Tujuan dia untuk menarik itu lah. Okey. Kita tengok pun, bau harum, comel lah bunga ni. Kita pergi dekat, kita pun pegang bunga tu. Tengok-tengok ada benda melekat tangan kita. Kita pergi kat bunga lain, kita pegang pula. Kita dah membantu dia menyebarkan gamet dia. Contoh bunga yang dibungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros. Kalau pergi tengok pada musim durian berbunga tak? Kalau tengok masa tu banyak serangga di kebun kita. Tujuan dia adalah
dia menghisap madu daripada bunga durian tu. Okey. Dalam masa yang sama, bunga durian tu sebenarnya dia nak sebarkan butir dia bunga. Ataupun butir dia bunga ni disebarkan melalui angin seperti bunga lalang, tau? Ataupun kekabu, pokok kekabu, dia keluarkan apa? Buah kekabu tu. Dalam kekabu tu ada macam kapas gitu tak? Kapas, dalam kapas tu pula ada butir-butir. Bila angin mari, dia terbuka, angin mari, dia pun terbangkan kapas. Kapas terbang, dalam masa yang sama ada butir situ. Dia hinggap di tempat sesuai, dia akan tumbuh pokok yang baru. Okey, kelebihan yang ada pada pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Pendebungaan kacuk mempunyai banyak kelebihan. Banyak kelebihan dia. Okey, kelebihan pendebungaan kacuk ni antaranya pokok tu lebih sihat, dapat menyelesaikan diri dengan persekitaran. Okey, maksudnya dia tahan kepada banyak penyakit lah. Okey, pokok baru yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Biji benih dia lebih berkualiti, tanaman mempunyai varieti baru. Varieti baru tu maksudnya lebih comel lah buah dia. Rasa dia lebih sedap, manis. Okay. Aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian di Malaysia, pendebungaan kacuk dalam industri pertanian bukanlah suatu benda asing. Teknik yang digunakan meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan berkualiti. Macam dia pokok sawit. Dulu pokok sawit Malaysia kecil-kecil je buah dia. Minyak yang dihasilkan pun tak banyak. Lepas tu dia kacuk jadi buah tu jadi besar. Sabuk dia jadi tebal. Bila peruh, minyak dia sangatlah banyak keluar. Okey, antaranya kelapa sawit, betik, jagung, padi. Okey. Pokok induk dia, contoh padi jenis Siam 29 campur dengan Febifan. Hasil dia pokok Malinja nama dia. Okey, kalau jagung madu, mas madu. Rasa lebih manis. Buah betik Exotica. Okey. Kalau kelapa sawit Tenera. Tenera ni hak biasa guna tu lah. Biasa kita tengok tu. Apa kat tangan? Nak tanya benda? Nak tanya boleh tanya. Ni kalau kita tengok ni pokok ni jagung madu, ni betik Tenera tadi. Ni buah sawit. Kalau awak tengok buah sawit ni butir dia kecil je. Dia ada lebih banyak sabuk. Sabuk ni ada benda tu ada minyak. Padi kita pun berbulat-bulat. Kalau kita tengok padi yang berkualiti. Nak mahal lagi beli beras basmati je. Okay, next proses persenyawaan. Selepas pendebungaan, maka proses persenyawaan akan berlaku. Selepas enter pindah ke stigma, maka berlakulah persenyawaan. Gamet jantan dibawa oleh debunga bercantum dengan gamet betina dalam ovul. Okey. Okey, ni butir debunga dibawa oleh serangga ataupun binatang-binatang tu. Dia masuk dalam stigma. Stigma pun bawa gamet tu ke ovul. Situlah dia akan jadi anak. Kita panggil zigot lah. Zigot. Okey, selepas penyawaan berlaku, ovul dan ovari berkembang menjadi biji benih. Biji benih terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji atau testa. Bahagian-bahagian bunga yang lain akan layu dan gugur. Biji benih terbahagi kepada dua, iaitu monocotyledon, dicotyledon. Monocotyledon tu satu, dicotyledon tu banyak. Nanti kita akan tengok apa tu monocotyledon, dicotyledon. Okey. Okey, struktur biji benih kacang yang hijau, kacang hijau. Okey.
Kacang hijau ni kategorinya dicotyledon. Dicotyledon dia ada plumule, ada radikel, ada testa. Okey. Bila dia sampai masa matang, dia akan pecah, dia akan radikel ni akan jadi akar, plumule akan jadi pucuk. Okey. Ni pandangan depan, ni monocotyledon. Okey. Jagung monocotyledon. Okey, monocotyledon tu dia daun dia selari, dia akar dia serabut. Okey. Kalau dicotyledon tu dia ada akar tunjang, dia boleh hidup lama. Monocotyledon dia boleh hidup sekejap-sekejap macam pokok jagung apa semua. Kejap je. Kalau pokok rambutan tu dicotyledon. Okey. Kulit biji testa mengandungi biji benih. Testa tu di luar dia, kulit dia. Hilum tempat biji benih melekat pada buah. Okey, mikropil liang kecil yang benarkan air dan udara masuk dalam biji benih. Okey. Bila dia jadi ni pula, dalam dia ada embrio, ada plumule, ada radikel. Okey. Plumule tu embrio berkembang menjadi pucuk, radikel menjadi akar. Okey. Cotyledon endosperma ni menyimpan dan membekal makanan semasa percambahan. Sementara dia nak jadi pokok tu, cotyledon ni lah beri makanan pada dia. Tak? Bila dia jadi pokok dah, dia buat makanan sendiri lah. Macam kita tengok pokok kelapa, isi dia dalam tu, isi dengan air dia tu adalah makanan sementara dia, sementara dia nak jadi pokok, dia tumbuh. Jadi makanan dia hot tu. Selepas dia jadi pokok, dia buat makanan sendiri lah. Macam kita tengok kacang lah. Kacang dalam dia, kalau kita ambil tu, kita boleh buat kuah kacang apa semua tak. Tapi sebenarnya dia tu adalah cotyledon yang membekalkan makanan sementara dia nak jadi pokok. Okay. Masa penyambahan, testa pecah, radikel mula muncul dan tumbuh di bawah bentuk akar. Plumule pula tumbuh ke atas menjadi pucuk, setengah cotyledon tumbuhan keluar dari tanah dan disebut sebagai percambahan epigel. Okey, terdapat juga cotyledon yang tetap berada dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Percambahan jenis ini dikenali sebagai percambahan hypogel. Okey, ni proses-proses pencambahan kacang. Bila dia berada pada atas tanah, okey, sampai time matang dia, okey, dia akan pecah, testa dia pecah, testa tu kulit dia pecah, dia akan keluarkan radikel. Okey, dalam masa yang sama dia ada makanan daripada tu lah, cotyledon tu lah. Okey. Dalam masa yang sama juga akar ni mula berkembang dan pada satu masa plumule akan keluar menjadi pucuk. Sementara ni dia guna makanan yang dia ada lagi. Selepas ada keluar daun hijau apa semua, masa ni makanan tu dah habis, dia akan cuba buat makanan sendiri. Okay. Sama juga ni. Okay. Syarat-syarat percambahan biji benih, dia kena ada air, udara, suhu yang sesuai. Kalau kita letak tengah panas, terlalu panas, dia tak sesuai juga. Tapi kalau dia jadi pokok, dia nak cahaya matahari pula. Ni syarat percambahan. Kena ada air, udara. Kalau tak ada air, tak hidup. Tak ada udara pun tak hidup. Okay. Gitu. Baik. So, tamatlah untuk hari ini. Awak boleh baca, nak jelas lagi baca dalam buku teks boleh, dalam buku tu boleh. Okay. So, sementara tu ada 20 minit lagi. Saya nak awak buat buku teks, muka surat 133. Praktis sumatif 4. Boleh? 133 dan 134. Homework untuk cuti 2 minggu. Boleh?
Boleh? Cuti Okey. Boleh. cuti 2 minggu tu homework awak. Lepas buka sekolah lagi, saya nak check boleh? Wow, banyak eh. Wow. Mana ada banyak sikit je. Buat sehari siap lalu. Dah cuti ada 14 hari. Oh, 2 minggu kan? ini rehat ke? Wow. Dia hak bodoh kan? Cuba buat lah. Cuba buat. Buat sedaya upaya. Boleh? Boleh ke? Okay. Jadi tak ada apa-apa. Saya nak sebenarnya saya ada mesyuarat juga ni sebenarnya ni. So lepas ni saya nak masuk mesyuarat. So saya berhenti sini dulu dah. Boleh? Boleh. Kita sambung semula. Kalau ada masalah boleh telegram saya. Okey ke? Kalau ada masalah boleh telegram saya pada bila-bila masa nak tanya apa-apa. Okey? Itu Okey. saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih, Go. Sama.